letih dan kiranya kita ada juga masa-masa yang kita burn out sebenarnya. Tapi itulah demi menghiburkan orang. Balkoni Pak Abu. Hey, look out. Look out. Look out. Babu in the house, look out. 지저분이 목에 멈추는 내 거니까 땅바닥에 단표로 we go to 05 shut it down. Sarah dah dengar belum lagu Pak Abu? Lagu Pak Abu. Lagu Pak pula. Abu, Bukan. Bukan. Lagu kumpulan kegemaran Pak Abu. Oh, Blackpink ke Pak Abu? Dah dengar dah yang baru-baru ni? Last Sarah dengar adalah Pink Venom sahaja. Yang the latest album ni Sarah simpan. Sarah menahan diri daripada mendengar lagu itu ya. Kenapa? Sebab Sarah nak buat reaction. Nak buat reaction. My reaction to the whole album. Maknanya sekarang baru dia buat full album Okey, betul. Satu album berapa lagu dia buat ni? Sarah tak check lagi berapa lagu dia buat sebenarnya. Sebab Sarah tahu MV Shutdown dah keluar. Okey. Jadi lagu-lagu yang bawah-bawah tu kita macam sabar Sarah, sabar. Masanya akan tiba. Shutdown tu tajuk lagu Blackpink tu. Tapi kita bukan nak cerita pasal Blackpink. Okey. Kita nak cerita pasal Sarah Suhairi. Boleh. Sarah Suhairi, bukan Pak Abu tanya. Orang tanya. Ya ke? Sarah tak nak tubuhkan kumpulan. Kumpulan? Ya. Pak Abu nak berada dalam kumpulan Sarah tak? Mungkin. Mungkin. Sebenarnya sejujurnya lah Sarah cakap kan Pak Abu. Ya. Daripada Sarah kecil Sarah tengok cerita Pitch Perfect tu, dari situ sebenarnya Sarah dah mula seronoknya kalau kita ada kumpulan menyanyi ni. Jadi tapi bila datangnya zaman K-pop itu, Sarah terus macam lagi best kalau kumpulan tu boleh menari. Memang teringin lah Sarah, sejujurnya memang teringin. Tapi Sarah tak tahulah, sebab Sarah establish as a solo singer. Tapi mungkin lepas ni manalah tahu kita dah solo tu dah macam kurang ke apa, mungkin kita akan cari partner yang lagi 2-3 orang ke kan untuk join kita. Mungkin kita boleh buat group baru ke, kita boleh buat fresh something yang baru kan. Manalah tahu lepas ni. Sarah Suhairi pertama kali datang balkoni Pak Abu ni. So Pak Abu memang rasa teruja sebab selalu Pak Abu interview artis senior. So Pak Abu bila ada artis junior ni, Pak Abu macam sebenarnya Pak Abu ni bukanlah mahir hiburan ni. Cuma Pak Abu memang kenal lah Sarah Suhairi ni kan. Juara kan. Juara di hati Pak Abu. Boleh lah. Episod ni akan panjang Juara satu rancangan reality kan. Program reality, betul. Sejauh mana Sarah Suhairi lah secara peribadi kan, tengok program reality tu sebagai batu loncatan kepada artis dalam konteks ni Sarah Suhairi? Okey, bagi Sarah lah, bila Sarah melihat program reality ni, sebab Sarah banyak mengikuti program-program yang ada di televisyen kan. Daripada Sarah kecil, Sarah tengok orang menyanyi, Sarah tengok orang berlakon, Sarah tengok orang mengacara dan sebagainya. Memang terdetik juga macam, alangkah indahnya kalau satu hari nanti saya berada di situ kan. Jadi memang dari kecil Sarah tak pernah masuk apa-apa program reality. Sarah kiranya tengok daripada jauh je. Tengok orang audition, kadang-kadang ada audition dekat mall, betul tak? Kalau dulu-dulu tu memang audition tu kadang-kadang random je kat tempat-tempat kan. Jadi bila Sarah tengok macam mungkin satu hari Sarah boleh cuba. Dan akhirnya Sarah dapat juga meletakkan diri Sarah di salah satu program reality yang ada dekat Malaysia. Dan alhamdulillah program itu juga adalah satu-satunya program yang memberi Sarah experience yang sangat-sangat banyak. Sarah belajar banyak sangat daripada program tersebut. Jadi memang bagi Sarah, dia ikut rezeki masing-masing sebenarnya. Program reality ni ada masa-masanya. Kadang-kadang bila kita keluar pada program reality tersebut, ada masa-masa orang yang kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang ianya berakhir di situ. Tapi untuk Sarah sendiri, bagi meneruskan kiranya kelangsungan hidup sebagai seorang penyanyi ni, kita perlu banyak usaha lah. Banyak sangat benda yang kita perlu buat untuk kita sustain dalam industri. Maknanya struggle lah. Sangat sebenarnya. Mungkin orang hanya nampak perkara-perkara yang indah. Orang hanya nampak keputusan, benda-benda yang mungkin indah di mata orang lain. Mungkin orang kata, senang je jadi penyanyi. Tak ada yang susah lah, senang, dapat itu, dapat ini dan sebagainya. Sebenarnya untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut, banyak benda-benda yang di belakang tabir. Orang-orang yang bekerja bersama Sarah sangat-sangatlah letih. Dan kiranya kita ada juga masa-masa yang kita burn out sebenarnya. Tapi itulah, demi menghiburkan orang, kita perlu juga nak tak nak
teruskan dalam bidang yang kita minat ni. Biarku menjadi lilin menerangi hidup orang sekeliling. Yes. Struggle Sarah yang paling Sarah rasa macam susah sangat lah jadi penyanyi ni. Oh, okey. Mungkin buat masa sekarang orang tak melihat Sarah sebagai orang yang macam mungkin ada benda-benda yang buruk ke, mungkin ada gosip-gosip yang terlalu orang kata tak boleh nak diterima akal ke. Tak ada lagi kan? Tak ada lagi lah, alhamdulillah. Tak ada lagi pula. Tapi, memang tak ada lah. Tak ada lagi lah. Tak ada. Tak nak lah. Minta jauh lah benda-benda macam tu kan. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah lah. Tapi untuk buat masa sekarang ni, kalau kata nak kata ada benda yang sangat-sangat pressure, sangat-sangat benda yang membuatkan Sarah terlalu sedih dan mungkin terdetik untuk keluar pada industri ni, momen-momen tu kadang-kadang datang dan pergi. Dia tidaklah ada specific reason. Kadang-kadang benda tu kita rasa ada timing yang kita rasa susahnya berada sebagai penyanyi ni. Menjadi seorang penyanyi ni bukan perkara yang mudah lah untuk Sarah, sebab kadang-kadang ada, kiranya people come and go kan, artis come and go, penyanyi semua datang dan pergi, tapi true artist tu remain. So untuk kita, Sarah tidaklah melihat diri Sarah ni macam okay, Sarah nak hit all the time. Sarah bagi Sarah benda tu setiap orang ada rezeki masing-masing, tapi apa yang penting untuk Sarah adalah untuk sustain dalam industri. Okay. Macam mana Sarah Suhairi tu nak kekal relevan dalam industri muzik? Okay. Sarah ada berlakon. Ada juga kadang-kadang. So macam mana tu? Rasanya nak pergi ke berlakon ke ataupun nak jadi versatile? Ada artis kan, Pak Abu tengok dia menyanyi, dia meniaga, dia berlakon, betul. lepas tu dia jadi komposer juga, Yes. lepas tu dia jual barang-barang online. Dia kata macam dia terpaksa buat benda tu untuk kekal relevan dan nak bayar bil lah. Betul. Sebab sekarang semuanya memerlukan duit kan. Orang kata duit tak boleh beli kebahagiaan. Sebenarnya tidak ya. Kadang-kadang itu kita banyak komitmen dalam hidup. Kadang-kadang komitmen tu kita ada yang kita pilih, ada yang tak kita pilih, tiba-tiba ada. Jadi untuk Sarah sendiri, sejujurnya lah, kalau sebab kita nak survive dalam industri, banyak sangat benda-benda yang kita perlu ambil berat kan. Kita pun masih ada family dan sebagainya. Kita pun perlu juga bahagikan family kita selagi mereka masih ada. Jadi untuk Sarah, kalau nak kekal relevan ni, kita kena experimenting juga. Sebab yelah, melalui peredaran zaman sekarang, semuanya social media, semuanya hujung jari. Jadi kita kena juga cari benda-benda yang akan buatkan kita masih lagi kekal relevan, but at the same time Sarah tidaklah mencari benda yang buruk untuk diviralkan. Kadang-kadang orang mencari perkara-perkara yang tak apalah, buruk sekejap, tapi orang akan beri perhatian. Tapi untuk Sarah, benda-benda tu orang akan ingat. Ya, betul lah, orang akan ingat, tetapi benda tu tak manis lah untuk kita ingat semula. Kadang-kadang macam mungkin dah 10 tahun berlalu, tapi orang masih ingat, oh dia yang buat benda ni sebelum ni. Sarah tak nak ada impression yang sebegitu terhadap Sarah daripada orang lain. Jangan cari publicity murahan, kan? Bahasa kasarnya itulah. Bahasa kasarnya. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Boleh jadi diri sendiri, Ya, tak boleh. salah. Tapi kita kena fikir juga konsekuensi akan datang. Ya, betul. Kalau Sarah Suhairi bukan seorang penyanyi, bukan seorang artis, Sarah Suhairi jadi apa? Kalau saya bukan penyanyi lah ya. Ya. Saya mungkin seorang quantity surveyor. Oh, QS. QS. Okey, QS tu kerja dia macam mana? Dia juru ukur bahan ni sebenarnya. Juru ukur bahan. Juru ukur bahan bahasa Okey. Melayunya. Sebab ayah Sarah ada company, contractor company. Okey. Dan kiranya selepas SPM tu Sarah memang part time. Ada QS juga. Kerja dengan apa? Kerja dengan ayah lah. Ayah. Ayah lah kiranya. Tapi Ayah. dari situ Sarah kiranya without zero knowledge kita lepasan SPM, Sarah mula-mula tu terkial-kial lah sebab kita nak buat tender, kita nak completekan tender, kita kena masukkan MNQ, banyak benda lah sebenarnya. Tapi Sarah banyak juga belajar, walaupun kita tak ada kelulusan, dia memang masuk kerja tu. Kita dapat tender yang tebal, staff bagi kat kita, Sarah tengok apa dia nak. Kita pun masa tu mulalah Google macam-macam term yang kita tak pernah jumpa. Sebab masa tu bila masuk je kerja macam dia nak apa, baca apa dia, kita nak kena baca ke tebal-tebal ni. Kita cakap alamak macam mana. Tapi masa tu walaupun kita takut-takut juga, walaupun itu adalah akhirnya company ayah, kita sebagai pendatang baru di situ, kita pun segan lah dengan staff-staff. Walaupun sebenarnya Sarah dah kenal semua staff yang ada. Sebab semuanya bekerja sangat-sangat lama. Sarah tahu mereka ni kiranya adalah pekerja-pekerja yang loyal dengan
sangat dedicatedkan diri masing-masing tu untuk kerja yang mereka lakukan. Jadi itulah mungkin kalau Sarah bukan berada dalam bidang muzik, Sarah akan berada di belah-belah construction kat sana. Mungkin akan ke side visit dan sebagainya lah. Pak Abu tak dapat bayangkan lah kalau Sarah Suhairi kerja macam tu lah. Tapi memang jiwa tu, jiwa seni ke ataupun memang dalam keluarga tak ada penyanyi ke pelakon kan? Tak ada. Dalam macam mana keluarga tu? Sarah sebenarnya tak ada yang terlibat dalam industri seni. Tetapi dari mana datangnya darah seni tu? Okey, mungkin disebabkan ayah Sarah seorang yang suka menyanyi, suka karaoke. Sarah kecil-kecil selalu sangat dibawa ke karaoke kan. Dengan ayah sekali? Dengan ayah, dengan family. Kita orang whole family. Kadang-kadang kat rumah, even dekat rumah pun kita orang ada karaoke set. Kita orang ada speaker. Nyanyi? Kita orang ada mic. Memang nyanyi. Memang kerjanya nyanyi. Dan ada juga yang kiranya momen-momen yang setiap kali ayah balik kerja tu, lepas balik kerja, nyanyi? dah dinner, dia akan bawa gitar dia keluar. Kiranya lepak dekat luar rumah kan, sejuk-sejuk kan, malam-malam. Dan Sarah ingat lagi dia ada satu file tu tebal. Dan dalam file tu ada kertas-kertas, penuh dengan kertas-kertas yang penuh dengan lirik lagu dan juga chord gitar. Sampai ke hari ni Sarah simpan file tu. Sebab lagu-lagu tu ada lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lama, Raja, Ungu, Peter Pan, segalanya yang Sarah layan daripada kecil. Kiranya masa tu Sarah tadika, Sarah pun lepak sama-sama dengan ayah dekat luar kan, sing along. Jadi memang daripada kecil tu ayah kiranya suap Sarah dengan lagu-lagu yang kiranya famous lah at that time kan. Tapi ayah tak sokong tempatan ni. Tidak. Dia sokong juga. Ramai juga Wings lah dan sebagainya. Ya, betul. Pak Abu Seloroh aja. Berapa umur ayah tu? Ayah sekarang dah 50. Alhamdulillah. Sihat lagi. Masih sihat, masih bekerja, masih lagi orang kata sihat lah. Tak adalah mungkin ada sakit-sakit tu, tak ada, Alhamdulillah. Itulah memang yang influence Sarah dalam industri ni juga. Ayah? Memang ayah. Sarah Suhairi sulung? Saya anak yang kedua. Yang Sarah kedua? ada abang. Ada abang? Abang juga pun minat muzik juga. Dia juga main instrumen, dia juga main electric guitar. Sebab dulu ayah ada band. Jadi kat rumah tu dah ada electric guitar, dah ada acoustic guitar, dia ada bass dan dari situlah memang minat. dari situ minat. Sarah pun starting masa umur Sarah 9 tahun, Sarah dah masuk kelas piano. Sarah main instrumen juga. Jadi kat rumah tu orang kata meriah lah. Dia ada yang main bass, ada yang main gitar, ada yang main piano. Okey, kita buat band dekat rumah. So memang kiranya feeling band tu dah ada daripada kecil lah sebenarnya. Ini yang Pak Abu nak tanya. Kalau zaman Pak Abu dulu, kalau kita main muzik kan, mak bapak tak bagi. Betul. Dia kata tak payah main piano, tak payah belajar main gitar, tak payah pergi kelas vokal, buat apa? Nak menyanyi. Tetapi ramai artis-artis muda sekarang, Pak Abu tengok, okey. Kan nyanyi lagu, kompos lagu, belajar main gitar, main piano, main drum, boleh berjaya dalam hidup. Apa pendapat Sarah Suhairi? Pendapat Sarah, setiap orang ada minat masing-masing. Kita tak boleh nak kiranya halang apa saja orang tu minat. Sebab kadang-kadang minat ni juga membawa kita ke suatu tempat yang kita tak sangka. Sebab kadang-kadang benda tu nampak remeh di mata orang lain, tetapi betul. Tidak pada kita. Kadang-kadang kita orang melihat benda tu sebagai buat apa, tak payahlah buang masa. Tapi benda tu orang tak faham passion kita, orang tak faham apa yang kita betul-betul minat. Cuba kalau orang tu macam minat kumpul stamp kan, buat apa kumpul stamp, tak payahlah. Mungkin dia akan terasa yang macam aku minat kot stamp ni kan. Macam banyak-banyak jenis. Benda tu kiranya benda yang orang simpan, orang ingat. Jadi experience kita kalau dalam muzik pula, kita akan jumpa macam-macam orang. Kita akan jumpa sectionist, kita akan bertukar ilmu dan sebagainya. Setiap orang tu ada benda-benda yang dia sentimental value lah untuk diri sendiri, diri masing-masing. So bagi Sarah, kalau minat, teruskan kan? Kejarlah cita-cita anda. Betul. Sebab pada pendapat Pak Abu, kalau kita jangan rasa benda tu macam sia-sia. Kita betul. Kalau rasa benda tu jiwa kita suka, jadikan benda tu sebagai pemangkin hidup kita. Betul. Betul Pak Abu cakap? Betul Pak Abu. Betul, Pak Abu ni memang kalau bersembang dengan Pak Abu ni tu Pak Abu nak buat buku nanti. Saya beli. Jangan lupa beli. Tak payah beli, Pak Abu bagi free. Pak Abu bagi free. Sarah Suhairi 5 tahun akan datang. Di mana? Wah. Sekarang berapa umur kalau boleh kongsi lah? Sekarang Sarah baru je 22. Alhamdulillah. Sebaya. Saya anak Pak Abu. Takkan sebaya Pak Abu. 22 tahun. Lagi 5 tahun maknanya 27. Okey.
Di mana saya? Di lagi Pelamin 5 tahun. atau dah ada band atau jadi komposer ataupun jadi pelakon terkenal? Alamak. Kita susah nak cakap. Tapi target tu mesti ada, betul tak? Okey. Tapi memang kita dalam hidup ni sebenarnya macam-macam boleh jadi. Dalam 5 tahun itu mungkin masa yang singkat, tapi banyak sangat benda yang boleh berlaku dalam 5 tahun. Jadi Sarah pun susah nak predict di mana, tapi insyaAllah saya masih lagi berada dalam industri. InsyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, Pak Abu nak tanya sikit lah. Tapi Pak Abu takutlah nak tanya Sarah ni. Sebab bila soalan ni ada Pak Abu pernah tanya, dia macam dia tersentap lah. Tapi tak tahulah, Pak Abu try lah tanya. Okey. Boleh ke? Saya cubalah, saya try lah dengar. Pak Abu ramai kawan-kawan yang masih single, masih solo. Jalan hidup dia lah. Dia mencari pasangan. Nampak tak soalan Pak Abu tu? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi ya? Okey. Susah sikit. Ada tak tips mencari pasangan yang sekepala, yang sesuai dengan kita, yang compatible? Kalau dalam bahasa komputer tu kan. Tips dia. Sarah dah masih lagi solo ataupun bahagia solo kan? Bahagia kan? Masih lagi solo lah buat masa ni. Dan bahagia kan? Bahagia. Siapa kata sedih? Solo diseronok tau. Macam-macam boleh buat, tak payah ini orang kepada lain. mereka yang solo yang tak bahagia. Apa tips bagi kata-kata semangat mungkin? Kadang-kadang kita terlalu melihat orang lain. Kita terlalu melihat kebahagiaan orang lain sampai kita lupa yang sebenarnya kebahagiaan kita tu tak sama dengan apa yang kita lihat pada orang lain. Masya Allah. Macam mana nak cakap? Dia susah yang macam kita terlalu nak benda yang kita sebenarnya senang cakap macam ni lah. Cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Salah bahasa Melayu. Kadang-kadang kita tengok benda yang kita tak ada, tapi kita tak nampak apa yang kita ada. Kita sebenarnya banyak sangat benda yang boleh bahagiakan kita, boleh buat diri kita happy. Sebenarnya benda-benda tu dah ada. Benda-benda tu, rezeki-rezeki tu Allah dah bagi. Tapi kita nak juga benda yang kita tak ada. Sebab kita tak hargai apa yang kita ada. Faham. Kadang-kadang Sarah pun kadang-kadang masa kita tengok kan, seronoknya kalau kita dapat sekian. Tapi sebenarnya kita ada benda lain yang lagi bagus, lagi hebat. Lagi bagus dari apa yang kita nak. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan kita terlalu, sekarang ni di zaman social media, kita terlalu melihat kiranya benda tu dah macam trendsetter. Whatever people do, kita nak juga. Apa yang orang dapat, kita nak juga dapat. Tapi kita tak nampak apa yang kita dah dapat. Apa yang kita dah dapat tu, itu biasalah kan. Dah dapat lupa. Tak dapat monyok pula, sedih pula kan. Tapi itulah dia. Apa yang Sarah boleh katakan kepada orang single-single di luar sana yang mungkin tak bahagia, kita recap balik apa yang kita dah dapat sebelum ni. Hargai. Kita remind diri balik yang kebahagiaan itu ada pada diri kita sebenarnya. Nampak macam sedih tu Nampak macam sedih. Tak. Saya tak sedih. Tak sedih ya? Saya happy je. Yes. Saya harap anda semua di luar sana pun akan happy sentiasa. Jangan risau jadi single. Jangan risau tak ada pasangan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain kan. Betul. Kalau compare dari segi untuk kebaikan, why not? Boleh. Kata ada lagu baru. Pak Abu tengok sekarang ni trend lagu je tajuk orang putih. Tapi lirik bahasa Melayu. Macam mana tu? Bukan Pak Abu tanya, orang tanya. Kita bukan apa Pak Abu. Bukannya kita nak saja fancy. Nak jual ke luar mungkin. Wow. Untuk market luar. Sebenarnya cita-cita itu ada. Sebab buat masa ni Sarah baru saja release latest single. Alhamdulillah. Bagi tahu satu dunia. Burn. Jadi kepada Burn. Tu kawan Pak Abu, Burn. Bakor. Pak Bakor. Burn ni B-U-R-N. B-U-R-N. Okey, kenapa buat lagu ni? Okey. Kalau ikutkan sebelum ni Sarah dah banyak sangat single, banyak sangat duet dan semuanya ballad. Semuanya sedih, menangis, meraung, meratap, segala-galanya lah. Tapi kali ni walaupun ditinggalkan, walaupun dicurangi, kita lagu ni Pak Abu macam tak sabar nak dengar lah. Ya ke? Lagu ni kita macam mengenai apa tu? Lebih kepada marah. Marah yang macam awak ingat awak curang, kita tak perasan.
Oh. Awak ingat awak main kayu tiga di belakang, ingat kita tak tahu. Tapi itu kita akan macam, kita lagu tu lebih kepada macam kenapa tak appreciate macam tu. Tapi dia end up macam I move on je lah. Macam tu. Maknanya Sarah Suhairi nak lagu ni diterima macam mana? Kepada wanita-wanita yang tersakiti, silalah dengar lagu Burn ni. Tapi jangan burn rumah ex pula. Jangan. Yalah. So dengar lagu baru dia ada kat YouTube. Dah ada dekat YouTube, dekat semua digital platform yang nak tengok Sarah punya MV, nak tahu berapa banyak baju dan berapa banyak makeup look yang Sarah sampaikan, yang Sarah deliver dekat MV, korang boleh tengok. Hebat. Music video. Hebat. Burn. Siapa buat lagu ni? Lagu ni komposer dan juga lyricist adalah Api Papol. Orang Sabah. Pertama kali Pertama kali bersama dengan Api Papol, dan dia juga pertama kali berada dalam mainstream. Sebelum ni dia banyak buat underground lah. Jadi dengan Sarah, ini kali pertama Sarah bekerja dengan dia, dan dia juga kali pertama berada dalam mainstream lah orang kata kan. Jadi satu experience yang Sarah rasa baru untuk Sarah dan juga baru untuk dia sendiri. Kita ada juga bersama-sama buat lirik tu. Dia bagi konsep, dia bagilah serba sedikit yang macam lirik-lirik, dan Sarah ubah suai mengikut keselesaan. I see. Lagu tu genre apa? Lagu tu Sarah boleh cakap pop lah, something yang fast. Sebab sebelum ni kita meratap, tapi kali ni kita tak nak. Kita bangkit. Wanita-wanita di luar sana, dengarkan Burn. Ada macam dendam macam tu Okey, jadi Sarah ada kata-kata terakhir. Lagu baru dah ada, mungkin ada drama atau filem baru atau projek yang terbaru dalam tahun ni, tahun depan. Okey, pertama sekali Sarah baru saja, disebabkan Sarah baru keluarkan single, kepada yang pendengar-pendengar yang kat luar sana yang belum dengarkan lagi Burn, streaming Burn, korang kena dengar lagu tu daripada awal sampai habis, jangan skip. Ada orang dengar chorus je ke? Ada orang dengar 1 minit pertama dia skip. Tahu tak siapa? Saya lah tu. Dengar seminit lepas tu skip lagu lain. Mungkin sebab kita record, kita dah ambil masa yang lama. Kita syuting 2 hari dengar lagu yang sama 3,000 kali. Sebab tu sekarang kita dengar 1 minit dah tahu dah lagu ni. Tapi yang baru-baru tu ulang banyak kali. Kepada Burn. yang belum tengok music video, korang boleh search Burn by Sarah Suhairi, ada dekat music MVM Music YouTube channel. Mantap. Jangan lupa tengok, ada kiranya macam elemen-elemen baru yang Sarah bawakan lah ke dalam MV tu. Kalau nak tengok, korang boleh tengok, check out music video Burn. Dan kepada semua yang melihat kita, melihat video ini, kita supportlah semua karya-karya industri tanah air. Bukan Sarah saja, tetapi semua yang ada. Betul. Pak Abu suka semangat orang-orang muda macam Sarah Suhairi ni. Dia walaupun dia struggle, tetapi bro, sister, jalan terus. Jangan reverse kecuali kena reverse. Betul tak? Akan ada masa reverse itu, tapi berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau kena buat U-turn, buat U-turn. Jangan pernah patah balik. Yes. So, terima kasih Sarah Suhairi. Terima kasih Berjemput pula. Sudi hadir dalam Balkoni Pak Abu. Kita doakan dan kita sokong walaupun kita tak tahu Sarah buat apa, kalau tengok muzik video, support lah, kasih likes lah. Yes. Kasih share lah. Like, share, comment. Jumpa di social media, boleh share Instagram, TikTok apa semua. Okay, Instagram Sarah Suhairi. Sarah punya TikTok dan juga YouTube pun Sarah Suhairi juga. Jadi kalau nak tengok video-video pelik-pelik, boleh pergi TikTok. Dan Tania katanya dah 100,000 subscribers di Alhamdulillah dekat YouTube. Ni YouTuber. Jadi jumpa lagi Sarah Suhairi, dan artis-artis akan datang. Pak Abu nak cuba ni ajak Justin Bieber. Dahsyat Pak Abu, nanti ajak Sarah sekali Of course not. Terima kasih. Jumpa lagi Sarah Suhairi, Balkoni Pak Abu. Kita cakap mantap Pak Abu 1, 2, 3. Mantap Pak Abu. Balkoni Pak Abu. Hey, look out. Look out. Look out. Pak Abu in the house, look out.